Hai, hari ini saya akan membincangkan mengenai satu konsep dalam ekotourism, iaitu pelancongan massa atau dikenali sebagai metrotourism. Metrotourism adalah tindakan pelancongan dalam jumlah yang ramai di suatu tempat, dan pelancongan ini juga tidak mengambil kira mengenai penjagaan alam sekitar. Hal ini bercanggahan dengan konsep di mana ekopelancongan yang berkonsepkan alam semula jadi yang bertujuan untuk beri pendidikan dan pembelajaran kepada pelancong dan penduduk setempat dengan memberi kesedaran mengenai kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar itu. Ekopelancongan lazimnya memberi manfaat dalam aspek ekonomi setempat di samping pelancong yang melancong boleh berhibur dan menikmati alam sekitar itu sendiri. Antara destinasi ekopelancongan di negara kita adalah Taman Negara Kuala Tahan Pahang, Taman Negara Gua Mulu Sarawak, Pulau Semporna Sabah dan lain-lain. Namun, ekopelancongan juga boleh mendorong kesan negatif kepada alam sekitar kerana potensi untuk budaya dan sumber semula jadi destinasi pelancongan boleh terjejas disebabkan aktiviti pelancongan itu sendiri jika pengurusan pengunjung tidak terurus. Pembangunan infrastruktur dan kehadiran lambakan pelancong juga boleh menjejaskan alam semula jadi itu sendiri. Sebagai contoh yang berlaku di Pulau Perhentian Terengganu di mana kebanyakan terumbu karang telah terjejas akibat aktiviti pelancongan yang tidak terkawal itu sendiri. Cadangan yang bersesuaian untuk mengurangkan kesan pelancongan massa untuk menyelesaikan persepsi negatif terhadap aktiviti pelancongan adalah mewujudkan kepelbagaian. Menurut Geografin 2011, kepelbagaian penting terutamanya untuk membuka rasangan yang baharu. Misalnya, aktiviti yang mencabar, yang menarik perhatian dan minat orang ramai seperti berakit di arus deras, berlayar dan berkayak. Hal ini untuk mencapai kepelbagaian aktiviti di dalam pelancongan ke arah yang lebih baik. Di samping itu, untuk mengurangkan beberapa masalah persekitaran yang melibatkan di kawasan pelancongan. Yang kedua, mengurangkan bilangan pelancong di kawasan tertentu, meletakkan jumlah had pelancong di kawasan tertentu pada setiap tahun. Lebih-lebih lagi, kerajaan juga harus menggandakan yuran masuk. Dengan ini, dapat mengekalkan pendapatan dari kawasan tersebut. Walaupun begitu, dengan menghadkan jumlah pelancong setiap tahun, bermaksud mengurangkan kesan persekitaran terhadap ekosistem semula jadi. Yang ketiga, ekopelancongan, iaitu menumpukan perhatian kepada ekopelancongan supaya mereka dapat membantu memelihara hidupan liar dan alam sekitar. Oleh itu, mengurangkan konflik sosial di antara pihak berkuasa dan kumpulan lain seperti suku, kaum asal dan petani sebagai contoh ekopelancongan di Kenyah dan Sabah. Yang keempat, ekopelancongan hijau. Pelancongan hijau merupakan istilah yang digunakan secara meluas yang bermaksud sebuah pelancongan yang bertanggungjawab, lestari dan beretika. Ia dapat meningkatkan pemeliharaan dan penyebaran tradisi budaya dan sejarah. Ia dapat memberi peluang untuk melindungi warisan tempatan atau menghidupkan semula budaya asli, misalnya dengan menghasilkan seni dan kraf tangan. Selain itu, pengunjung dapat menikmati alam semula jadi dan lanskap yang masih dijaga dengan rapi serta perkhidmatan yang berkualiti. Namun demikian, pelancongan hijau berbeza dengan ekopelancongan, akan tetapi ekopelancongan juga sebahagian daripada pelancongan hijau. Kesimpulannya, aktiviti pelancongan itu juga memberi impak yang negatif terhadap industri pelancongan itu sendiri. Oleh itu, kita mestilah bertanggungjawab dalam memelihara dan menjaga alam sekitar agar ekosistem itu sendiri tidak terganggu. Oleh itu, menjadi sangat penting untuk mewujudkan strategi pengurusan pelancongan yang lestari kerana alam sekitar bersifat rapuh atau fragile. Kaedah pengurusan yang tidak cekap untuk melindungi alam sekitar boleh menyebabkan matlamat utama ekopelancongan sebagai langkah konservasi akan terhalang sekiranya tidak diuruskan dengan baik.
kerana ia merupakan salah satu sistem sokongan yang penting untuk kelestarian sumber alam sekitar. Kesan negatif mass tourism dapat dielakkan jika semua pelancong mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan, seperti tidak menyentuh batu karang atau membuang sampah merata-rata.